Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ni saya nak tunjukkan SOP lengkap dan juga teknik-teknik yang saya gunakan selama ini melalui indikator SFX dan energy final yang saya ubah sesuai 100% dan yang saya gabungkan daripada indikator dan energy system final dengan ada 7 lagi indikator yang saya ambil file-file yang saya pilih antara 7 indikator ni dan saya gabungkan menjadi satu indikator yang mana saya dah gunakan lebih daripada 4 tahun dan Alhamdulillah setakat ni tiada masalah. Dan saya last depo itu hari pun lebih kurang dalam 4 tahun lebih hingga kini. Saya banyak post pada public dan saya mula post pada public iaitu bermula daripada awal bulan 12 tahun lepas daripada SFX indikator version yang pertama, kedua dan ketiga, juga yang version ketiga scalping, dan yang terbaru ni saya dah siap ubah suai indikator ni daripada dark energy system dan dengan gabungan beberapa lagi input dan file-file yang saya pilih daripada 7 lagi indikator. Okey, teknik-teknik indikator ni yang saya gabungkan ni banyak dah saya upload di dalam TikTok ataupun di dalam YouTube. Anda semua boleh lihat terdapat banyak video-video yang saya upload di mana saya trade menggunakan real account, kebanyakannya menggunakan teknik scalping M5 dan saya lihat pada time frame H1 juga. Anda boleh lihat daripada saya punya TikTok channel dan juga YouTube channel seperti yang tertera di sini. Okey, seperti yang anda maklum, apakah fungsi indikator pada forex ataupun pada trading termasuk global dan juga pada bursa dan seumpama dengan ni. Okey, indikator ni adalah sebagai alat untuk menganalisis keadaan pasaran yang mengenal pasti pola carta dan memberi ramalan tentang perubahan pergerakan harga yang berpotensi akan berlaku. Okey, pedagang yang menggunakan indikator ini menyesuaikan strategi perdagangan mereka sejajar dengan ramalan ini untuk memaksimumkan keuntungan mereka dan mengelakkan daripada risiko yang tidak perlu. Okey, di sini saya nak jelaskan. Di luar terdapat pelbagai teknik, pelbagai jenis indikator yang sedia anda maklum dan anda pernah lihat, dan saya yakin ramai di kalangan anda telah pun menghabiskan banyak duit untuk membeli beberapa indikator dan mengeluarkan duit untuk pergi belajar mana-mana kursus untuk teknik-teknik yang mereka sediakan. Dan akan tetapi ramai di kalangan mereka tidak dapat memiliki satu teknik yang bersesuaian dengan cara mereka untuk menganalisis pasaran semasa. Okey, dengan pengalaman yang saya ada, lebih 7 tahun lebih saya dalam trading dan saya adalah salah seorang anak didik DDMK dan juga anak didik Tuan Haji Asri dalam bursa, dan saya pelajari banyak teknik-teknik dari beliau yang pakar dalam trading. Tetapi apa yang dapat saya pelajari daripada trader yang pro ni, ramai di kalangan ramai daripada kalangan pelajar-pelajar yang mengikuti kursus mereka tidak dapat tangkap ataupun tidak dapat pelajari lebih detail dengan teknik-teknik yang mereka berikan. Okey, seperti maklum sekarang ni, zaman sekarang ni kebanyakan trader hanya berpandukan daripada mana signal untuk kita buat entry buy, mana signal untuk kita close entry dan mana signal untuk entry sell. Dan dekat sini saya dapat pelajari banyak perkara daripada pengalaman saya yang sebelum ni, yang mana setelah saya dah beli beberapa indikator sehingga di dalam simpanan saya lebih daripada 100 lebih jenis indikator. Dan bermula daripada itu saya gunakan banyak teknik daripada indikator-indikator ni, dan tetapi kebanyakannya ada kalanya dia profit dan ada kalanya ia banyak mengalami kerugian, loss ataupun MC.
Dan dengan itu saya telah mula mempelajari banyak teknik-teknik bagaimana untuk mengubah suai indikator ni menjadi satu indikator yang mudah untuk kita lihat di mana position yang perlu kita ambil untuk buat entry. Dan saya pelajari 4 tahun lepas daripada banyak sumber, kebanyakannya daripada luar negara, dan juga saya lihat daripada teknik-teknik yang mereka tunjukkan untuk gabungkan indikator-indikator ni daripada file-file input yang berada di dalam setiap indikator, dan kita ubah suai daripada sistem menggunakan meta editor, iaitu kita ubah suai daripada MQL4 dia untuk digabungkan menjadikan satu signal yang valid dan satu signal yang dapat mengurangkan floating anda. Ini adalah sistem dark energy, indikator dark energy yang asal, dark energy final version yang ke-9, iaitu saya belah beli daripada seorang trader yang telah pun berjaya di luar negara. Iaitu daripada sistem ni, jika anda perhatikan, terdapat banyak input-input dan banyak file-file yang agak memeningkan dan agak mengelirukan. Okey, daripada sini saya pelajari satu persatu dengan teknik-teknik daripada dark energy system ni. Okey, dark energy system ni mempunyai 6 sistem dan beliau menjual pada saya pada ketika tu dengan harga RM2,500, dan saya beli ke-6 sistem ni, indikator beliau. Dan salah satunya yang ini saya telah perolehi dan saya dah pecahkan dia ke semua kod-kod input MQL4 dark energy system ni, dan saya gabungkan ada beberapa lagi daripada antaranya daripada 7 indikator yang saya pilih, menjadikan dia satu indikator yang mudah untuk trader memahami pergerakan candlestick. Okey, proses untuk mengubah suai indikator ni terdapat banyak. Saya ubah suai daripada input dan setiap file yang berada dalam sistem indikator dark energy final version ke-9 yang asalnya, dan saya nak taruhkan dan saya gabungkan file-file tu dengan 7 indikator yang lain yang seperti saya maklumkan tadi, dan menjadikan dia satu indikator yang mudah untuk anda baca dan mudah untuk anda lihat di mana position entry. Okey, ini adalah salah satu daripada 7 indikator yang saya telah pun ubah suai. Dan file-file ni saya ambil daripada salah satunya daripada Trade Highway, SNI indicator, dan daripada Dolly indicator, juga JL4 yang itu popular digunakan bukan saja di negara kita, bahkan banyak digunakan daripada negara luar. Dan saya ambil hanyalah satu file saja, iaitu FL2 yang kita panggilnya Golden Line, dan saya dah ubah suai pada input file daripada MQL4 menjadikan dia lebih dekat dengan position yang sepatutnya kita boleh buat entry. Dan saya gabungkan ada beberapa arrow daripada JLV12 Premium yang saya beli daripada ada seseorang trader dengan harga yang sekitar 400-500 lebih, saya ingat saya masa tu. Dan juga daripada SNL indicator, dan juga daripada Forex Thunderbolt. Jika anda kenal Forex Thunderbolt ni mempunyai signal-signal yang kebanyakannya dia valid, cuma kita kena ubah suai dari segi daripada tahap mana signal tu keluar, iaitu arrow-arrow tu keluar. Okey, seperti saya katakan tadi, cara gabungkan file indikator ni iaitu saya buka setiap input, setiap file yang berada di dalam semua indikator yang saya telah peroleh, yang saya beli sebelum ni, dan satu persatu saya lihat dan ubah suai sebelum saya gabungkan dengan indikator dark energy ni. Okey, proses untuk saya siapkan dark energy system ni dengan gabungan indikator ni lebih kurang dalam 6 bulan lebih. Bukan maksud 6 bulan tu bukan setiap hari saya hanya fokus. Saya juga adalah full time trader dan saya ambil masa untuk menyiapkan lebih kurang dalam anggaran 6 bulan untuk mendapatkan satu indikator yang valid dan sesuai untuk kita gunakan. Okey, jika anda perhatikan dekat sini, okey, ini adalah dark energy final yang setelah saya ubah suai dan saya gabungkan menjadi satu indikator yang lengkap.
dan yang mudah untuk anda lihat di mana signal-signal untuk anda mencari position, dan juga ianya ringkas, seringkas mungkin saya buat. Jika ada kekeliruan sini, anda kena mahir betul-betul sebelum anda membuat entry pada real account, dan saya showkan anda buat trade menggunakan indikator ni. Siapa yang dah memiliki indikator ni, guna pada account demo. Jika tak pun, anda boleh upgrade pada account Send sebelum anda trade menggunakan real account, dan iaitu daripada account standard. Dan yang ini daripada version yang black version. Okey, bezanya black version dengan blue version ni tak banyak beza, cuma pada background saja. Dan black version ni ada dua. Dalam file tu saya ada bagi dua nanti. Salah satunya yang ini ada daripada line highway, dan juga yang lagi satu ada SNR. Okey, anda yang ada pengalaman menggunakan SNR, lebih berminat menggunakan SNR, anda boleh klik pada TPL file yang saya berikan, dan kat situ ada SNR tapi tiada highway. Jika anda minat menggunakan highway, anda boleh gunakan file ini lah. Mana macam saya suka gunakan dua sekali, iaitu blue version dan black version. Maknanya saya akan buatkan sebelah blue version pada MT4 tu, dan sebelah lagi pada black version. Black version saya akan letak untuk time frame H1, dan blue version saya akan letak untuk scalping M5. Okey, simbol-simbol signal. Okey, setiap pengeluaran dalam yang berada dalam indikator ni terdapat banyak simbol-simbol, dan antaranya yang saya telah masukkan di dalam indikator tu iaitu level SX semaphore TRO, semaphore yellow daripada track highway yang saya ambil, dan juga ia mengeluarkan satu signal star berwarna merah itu di sini. Dan star ni itu salah satu tanda untuk anda buat entry sell. Okey, yang ini pula iaitu star berwarna hijau, sama juga saya ambil daripada track highway, iaitu untuk position buy daripada level ZZ Semaphore Pro TRO dan Semaphore Alert, itu mengeluarkan star berwarna hijau. Okey, yang frontal 3FF ni iaitu dot hijau dan kuning, signal penanda awal yang menandakan setiap candlestick yang seterusnya akan buat pullback semula. Okey, bagi untuk signal super signal. Okey, yang super signal ni amat sukar saya nak ubah suai dia punya input MQL4 dia, dan alhamdulillah saya dah selesaikan masalah tu, dan saya dah pun masukkan dalam indikator ni, iaitu ia amat strong dan valid. Dia mengeluarkan tanda-tanda awal ke mana agaknya body candlestick tu akan buat reversal. Jika ia keluar pada candlestick yang seterusnya, bermakna ada tanda-tanda akan buat reversal semula. Okey, yang ni morning ARLF1 itu market price. Yang ini tiada apa-apa function sangat, cuma tinggal lagi saya terpaksa masukkan di dalam indikator supaya ia dapat digabungkan dengan arrow ini dan ini itu market price daripada untuk sell, dan juga ini untuk buy. Okey, ini frontal LTF iaitu dot parabolik, iaitu pergerakan apabila ia buat satu kenaikan, dia akan mengeluarkan dot berwarna hijau sehingga habis dot ni untuk buat kenaikan, dan kita akan nampak di manakah candlestick seterusnya akan buat penurunan. Okey, ni untuk frontal dot LTF iaitu line yang dot berwarna kuning. Kita dapatikan yang macam tadi juga, dia berwarna hijau untuk buat entry buy, dan juga sell dia akan mengeluarkan dot parabolik berwarna kuning. Okey, STI OBUS ni iaitu satu silangan di bawah. Jadi saya akan tunjukkan dia punya combine dia, iaitu dia akan mengeluarkan arrow berwarna putih seperti ini apabila dua line STI OBUS ni bersilang. Dia akan mengeluarkan arrow ni menandakan ia lebih valid untuk pergerakan candlestick seterusnya. Dan ini pula 100% no repeat indicator yang saya ambil daripada version yang ke-22, iaitu mengeluarkan satu arrow berwarna merah, dan juga satu lagi ini untuk position sell, dan satu lagi untuk arrow berwarna biru untuk position buy, iaitu yang ini. Okey, ini yang saya katakan tadi daripada JL4 saya ambil, iaitu namanya ialah FL2,
yang ramai di luar sana panggil dia Golden Line. Golden Line tu okay, inilah dia. Dan ini sebenarnya nama file dia FL2, bukan nama file dia Golden Line. Dan ini saya dah pun telah pun mengubah suai dia punya input file dia, dan saya masukkan dalam indicator. Okey, yang ni bawah ni untuk 100% no repeat sama juga. Yang ni kebanyakannya digunakan untuk full margin. Yang ni satu garisan EMA 6.0 yang saya ambil, digunakan kebanyakannya trader guna untuk full margin, tapi saya tak officialkan ya untuk trader guna full margin dengan teknik yang saya akan tunjukkan nanti. Okey, yang ni adalah saya ambil daripada SNR, iaitu SRD R2. Yang ni untuk resistance, dan bawah ni untuk SRD untuk support. Yang ni yang saya katakan tadi pada yang black version ada dua. Satu yang ada highway, satu lagi yang ada SNR. Anda boleh gunakan antara salah satunya. Dan juga ini yang saya katakan tadi, STIOBOS. Yang garisan di bawah ni, dia bila berlaku silangan di sini, dia akan mengeluarkan satu arrow seperti tadi, berwarna putih. Okey, bagaimana yang ini pula, iaitu ialah steering multi-candle time, iaitu masa setiap candlestick bagi time frame yang saya letakkan pada M5, H1 ataupun H4, pergerakan setiap candlestick, masa ia akan masa yang untuk menukarkan pada candlestick yang seterusnya. Sama juga yang di bawah ni, indikator waktu, yang ni jika kita pasang pada M5, dia akan ada kat sini tertera masa pergerakan akan habis untuk next candlestick. Okey, yang ini adalah TDI alert version yang ketiga yang saya ambil daripada Dark Energy, dan saya masukkan dan telah pun saya ubah suai dia punya input MQL4 dia, dan juga pada all stochastic di bawah ni bagi untuk semua time frame yang saya letakkan daripada H4, H1, M30, M15 dan juga M5. Okey, cara untuk download dan setup indicator. Okey, cara untuk download dan setup indicator ni saya dah masukkan di dalam YouTube. Anda boleh lihat di dalam YouTube. Dan jika anda masih lagi belum memiliki indicator ni, nak lihat cara-cara untuk setup ataupun SOP dia di mana, anda boleh lihat terus di dalam YouTube channel saya, iaitu SFX Indicator. Okey, yang ini cara-cara untuk setup indicator. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ni saya nak tunjukkan macam cara-cara untuk setup indicator, download dan setup indicator version Dark Energy yang terbaru daripada saya. Okay, setiap kali pembelian saya akan hantar kepada anda satu link, iaitu di atas sekali link tu ada tertera link Google Drive, dan ada klik link tu dan klik request access. Nanti saya akan buka pada access yang ada klik tu. Kemudian anda akan buka kembali klik benda link yang sama juga, dan akan dapat semua yang ni. Ada apa yang anda akan dapat semua ni, dan right click pada folder ni SFX Dark Energy. Okay, right click pada sini dan klik download. Dia akan download semua yang berada di dalam link ni. Okay, bila dah complete download ni, anda simpan di dalam desktop anda. Sebab apa, takut di dalam link ni akan hilang. Link ni dia saya banyak share pada ramai pembeli, dan takut ada setengah dia terbuang ataupun terdelete dalam link ni. Okay, yang anda perlu install, setup, masuk ke dalam MT4 anda yang folder yang ni. Double klik. Semua ni, tiga-tiga ni anda perlu masukkan ke dalam MT4. Okey, cara-cara untuk setup dan masukkan template, indicator dan file TPI dalam MT4. Cara dia begini. Okey, anda buka MT4 anda. Kemudian anda klik file, klik open data folder, dan anda akan jumpa folder yang ni semua ni. Anda klik MQL4, klik indicator. Dan jika ada apa-apa file indicator di dalam ini yang asal yang anda punya, anda perlu delete dan buang ke semuanya. Okay, anda buka folder yang anda download tadi tu,
yang ni, energy final, ada 3 file folder ni. Anda klik indicator dan highlightkan semua file ex4 dan copy. Kemudian anda pastekan dekat sini, dekat T4 indicator. Dia semuanya ada di dalam ni. Dan back, ada back sekali, dan anda tekan template untuk folder template di dalam MT4. Okey, jika ada apa-apa di dalam MT4 ni pun anda kena buang apa saja TPL, sebab kita tak nak bagi berat indicator anda, MT4 anda. Kemudian dan back yang anda download tadi tu, klik template, highlight semua ni dan copy. Semua ni yang anda download tadi tu, copy dan paste balik dalam template di MT4 anda. Yang ni anda paste kembali tu kat wash market wash, dan anda klik yang anda nak buka, right click, okay, chat window, dah buka 2 time frame okay, chat window. Okay, anda tutup yang ni semula. Anda klik navigator yang atas ni, atas ni navigator, right click dan refresh dahulu. Dan dah refresh, semua yang anda masukkan di dalam MT4 anda, di dalam folder yang tadi tu, semua akan ada dalam ni. Dan anda klik ada satu untuk tu tak apa, itu kemudian saya tunjukkan. Okay, anda klik ini template, load template, kemudian pergi ke desktop yang tempat ada download tadi, anda save tadi tu, pergi ke file TPL. Okay, template yang indicator tadi ada masuk pada MQL dan juga template di dalam T4. Okay, sekarang ni untuk load, anda load daripada file TPL yang anda download tadi tu. Okay, ada 2 version blue dengan black. Dua-dua ni anda kena load antara salah satu, mana satu time frame, satu version. Yang bawah ni, yang ni mod yang version yang sebelum ni, yang ni anda tak perlu buka. Jika nak buka pun tak ada masalah, tapi version ni dengan blue ni ada dalam input dia sama, lebih kurang sama, cuma ada energy yang banyak pada yang blue version ni berbanding daripada yang 8 sebelum ni. Ok, first anda klik pada black version dan klik open. Ok, pada black version ni anda akan jumpa macam ni. Ok, selalunya black version ni ada 2 input yang kadang-kadang tiada dalam anda punya MT4 bila anda dah buat. Selalunya yang ini, simbol ni dengan simbol yang merah atas ni, arrow ni, selalunya kadang-kadang dia tak ada. Dia sebab yang ni full verified, jadi kadang-kadang dia tak wujud dalam anda punya, bila anda download tu tak ada. Ok, senang aja. Jadi masalah yang ni anda klik ke semula navigator dan klik yang ini, yang ni double klik, kemudian klik command, allow, color. Okay, anda buangkan color ni jadi none. Okay, yang lain ni tak apa. Yang arrow ni, yang blue ni anda besarkan, letakkan size 3. Yang merah ni pun anda letakkan size 3 untuk besarkan ni. Okay, anda klik ok, itu saja. Dan akan keluar simbol yang ini. Jika tiada, ini jika tiada, anda kena buat step tu, dan akan keluar simbol yang ini. Okay, yang arrow berwarna biru dan arrow berwarna merah di atas ni. Yang arrow biru. Dan juga line kuning dan hijau yang tengah. Ok, ini untuk black version. Ok, untuk blue version, anda buka time frame yang lagi satu, klik template, sama juga, load template dan klik blue version. Klik open dan dia akan keluar untuk version yang berwarna biru. Dia akan jadi macam ni. Dia anda pastikan template anda jadi seperti ini. Ok, ini pun sama juga. Kadang-kadang yang ini tak ada, yang arrow ni, ini jika tiada, anda kena buat ulang balik yang step yang saya buat sebelum ni. Dia ni, kalau ni tak ada, anda ikut balik step yang sama macam tadi. Saya ulang balik, klik navigator, 100%, no repeat, better, allow, klik color,
Okey, dan kepada yang ini, dan besarkan arrow ni, size arrow ni kepada 3 dan klik OK. Ia akan keluar seperti ini yang bawah ni. Dan ini arrow ni biru dan merah, dan juga line kuning hijau ni yang tengah. Okey, ada satu lagi. Jika tiada dalam indikator anda, mana ada satu lagi input yang tak komplit pada yang blue version saja. Ini bukan black version. Untuk blue version, anda perhatikan yang jaring-jaring ni, yang ini dengan yang merah ni. Jika tiada, ini jika tiada, jika anda dapat load komplit macam ni, tak ada masalah. Anda teruskan aja mana indikator anda dah komplit. Jika tiada yang ni pula, yang jaring ni, anda perhatikan jika anda dah load tapi tiada yang jaring ni, okay, ikut step ini pula. Klik navigator, ada scroll bahagian bawah dan anda cari effect 100% no repeat yang ini, ya, no repeat ni. Okay, double klik, klik command, allow, klik color. Color yang atas kali ni anda tukar kepada color orange, yang color yang kedua anda tukar kepada turquoise. Dan lain-lain ni anda jangan ubah, yang lain semua jangan ubah. Cuma yang bawah sekali, lavender ni ada klik none, dan bahagian tadi pun none. Itu saja. Dan klik OK. Dia akan keluar complete macam ni untuk blue version. Ni semua complete. Ini jika tiada, ada ikut step dia. Kalau dah ada complete macam ni, tak perlu buat apa-apa. Ini ada perhatikan semua simbol-simbol ni kena ada seperti mana di dalam video ni, sama dengan di dalam indikator FT4 anda. Okey, itu saja untuk video kali ni, untuk cara-cara download dan setup dark energy indicator. Okey, sebaiknya saya nasihatkan kepada anda yang baru saja dapat indikator ni, dark nation ni, buka akaun demo sahaja dahulu. Anda trade ikut SOP yang saya berikan di dalam link YouTube. Jika anda dah mahir, anda dah boleh trade, anda buka akaun send dahulu, ya, tukar pada akaun send dahulu dan trade macam biasa, mengikut kesesuaian margin level anda. Jika anda dah boleh buat profit 2 hingga 3 kali ganda daripada anda depo untuk akaun send, barulah anda book trade menggunakan akaun standard ataupun pro ataupun sebagainya. Jika untuk anda grow lebih besar lagi menggunakan teknik dan indikator ini. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, yang tadi iaitu cara untuk setup indikator. Okey, yang ni saya tunjukkan pada anda cara-cara SOP ataupun di mana position saya buat entry, iaitu ada satu YouTube channel, saya masukkan dalam YouTube channel. Ada satu video ni, iaitu yang mana saya entry menggunakan pair UJ scalping M5 5 kali berturut-turutan, bermakna saya akan entry buy, lepas tu bila saya close, dan entry sell buy sell berturutan sebanyak 5 kali. Untuk video ni sebenarnya lebih 5 kali, tapi disebabkan agak panjang masa tu, jadi saya hanya buat 5 kali saja. Dan insyaAllah saya akan buat satu video yang lagi yang akan lebih panjang, mungkin 10 hingga ke 20 kali entry, mungkin lebih, dan ada part 1, 2, 3 hingga ke 20 ke 30, 40 macam tu. Dan saya akan uploadkan dalam YouTube nanti. Okey, untuk video ni anda boleh lihat bagaimana saya buat entry position 5 kali berturut-turutan menggunakan teknik scalping dengan indikator ini. We were good, we were cold, kind of dream that can't be right till we were. Okey, yang ni untuk part 1 ni, saya buat entry buy di position ni. Jika anda perhatikan, di bawah ni keluar satu dot berwarna merah, iaitu D.TDI, dan anda perhatikan SDI OBUS berada di bawah. Ini saya buka 2 time frame, satu M5, satu lagi H1. Okey, kenapa saya buka 2 time frame H1 dengan M5?
Okey, H1 ni saya boleh melihat sama ada trend dia masih kuat menurun atau menaik. Yang ni saya akan trade setiap hari pada waktu pagi hingga petang. Malam saya jarang untuk nak entry apa-apa position. Kebanyakannya kita habiskan masa untuk keluarga saja. Dan waktu siang bagi saya lebih sesuai dan low risk juga. Kita boleh follow market. Okey, pada H1 ni saya akan lihat dekat sini, jika ada perhatikan ada star berwarna merah tapi dia masih lagi belum masuk zone highway. Maknanya dekat zone sini anda perlu berhati-hati untuk buat entry buy. Dia kebanyakan dia akan buat penurunan semula ni untuk mencari star berwarna hijau. Dan anda perhatikan TDI ni juga berada di atas. Dia akan buat penurunan untuk TDI di bawah dan kenaikan semula. Okey, dekat sini anda perlu berhati-hati buat entry buy. Dan saya nasihatkan anda banyakkan buat entry untuk sell. Okey, untuk M5 ni, jika anda perhatikan, saya ada buat entry buy pada position ni dan keluar dot berwarna merah. STI berada di bawah garisan putus-putus ni, bermakna zone buy lebih selamat dekat sini. Dan all stochastic M5 dan juga M15 juga ada kat sini berada di bawah, masih lagi belum capai di zone di atas. Okey, kat sini anda boleh lihat pergerakan candlestick ni untuk buat satu kenaikan. Okey, dekat sini anda perhatikan bila dah ada buat kenaikan, ada satu arrow kat atas ni tau, berwarna biru dan berwarna putih. Anda perhatikan TDI pula. Okey, TDI ni pula dah berada di atas. Tapi zone STI ni masih lagi buat satu kenaikan. Ini untuk scalping M5 ya, kita main sikit-sikit mana atas bawah. Okey, yang ni banyak saya padukan pada TDI. Dan kita tengok untuk sambungan dia. Say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better. Okay, untuk part 2 ni, saya entry sell di zone sini disebabkan saya nak pandukan pada TDI dot berada di atas dan saya buat entry sell dekat zone sini. Cherry red, that's the roses that you no remorse, no regrets. I forget every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, I didn't wanna. Okay, anda perhatikan dia masih lagi buat satu kenaikan dan floating. Okay, kenapa saya masih entry lagi apabila ia floating? Apabila ia floating, jika anda berpandukan pada TDI, apabila dia buat satu reversal semula, kesemua ni anda dapat profit. Dan teknik-teknik ni kebanyakannya saya lebih gemar jika dia floating sedikit berbanding daripada sharp entry. Okey, yang first video kita buat entry buy tu, dia agak sharp entry 2 layer saja dan kita boleh tengok berapa profit yang kita dapat. Dan jika ia floating sedikit dan kita tengok kisah ada tambah layer lagi, berapa profit pula yang saya dapat. Okey, kat sini anda perhatikan semula video ni. Okey, dekat sini TDI dot ni sudah berada di atas, di bawah, sorry. Dan STI OBS mula bersilang mengeluarkan arrow berwarna putih. Makna untuk penurunan tu memang kuat dan saya masih lagi hold entry ni. Okey, dekat sini ada perhatikan ya. Ini untuk M5 tau. Jika M5 ni, dia punya floating dia lebih kurang dalam 11 pip. Dan apa yang anda perhatikan, profit yang kita perolehi. Ya.
Sebab tu dekat sini saya lebih syorkan anda menggunakan account sen untuk betul-betul mahir. Okey, macam saya letak entry untuk 15 sen per layer ni. Jika account standard, sebaik-baiknya biar account yang agak besar. Jika anda membuka untuk account sen, saya syorkan anda guna depo sebanyak 100 USD dan anda convertkan kepada account sen, anda akan memperolehi lebih kurang dalam 10,000 USD. Bermakna dekat sini anda boleh pelajari bagaimana anda untuk kontrol anda punya margin level, dan juga anda boleh kontrol macam mana anda punya emosi untuk close position ataupun open position. Okey, macam saya letak kat sini 15 sen ni per layer ni untuk account standard ni. Okey, untuk account standard ni saya letakkan modal bermula daripada 1,000 USD. Baru saya berani untuk buat entry pada pair ini dengan set slot 15 sen per layer. Dan anda boleh perhatikan jika dia floating, berapa banyak dia floating, dan jika dia profit, berapa banyak dia profit. Okey, kita lihat video seterusnya. Okey, untuk part 2 ni saya buat sambungan. Okey, yang ini saya dah close position. Saya tengah close position untuk sell tadi tu, dan saya akan open untuk buy pula sambungan daripada selepas saya close sell. Dan anda perhatikan TDI berada di bawah. Okey, kita teruskan video ni. Okey, masa saya buat video ni, saya entry pada waktu pagi ya. Jika anda perhatikan, saya buka waktu ni pada Forex Factory pada tarikh 28 Jun, iaitu pukul 11 pagi. Yang first entry tu tak silap saya start trade bermula daripada pukul 9 pagi. Okey, di sini TDI ni berada di atas, dan anda perasan kat sini ada arrow berwarna merah, border biru dan putih dah pun muncul di sini. Mana saya akan close position dan saya akan sambung balik entry untuk sell semula. Iaitu disebabkan bila TDI dot berada di atas, dan juga lebih strong sell apabila STI OBUS berada di atas. Kalau stochastic M5 ni anda perhatikan berada di atas, iaitu berada di line garis berputus-putus ni, berada di atas. Okey, yang macam ni, yang saya masukkan yang sharp entry, jika anda perhatikan floating hanya 2 pip saja, dan saya hanya dapat 2 layer, dan berbeza profit yang kita perolehi berbanding daripada yang part yang kedua tadi. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from our father's daughter. She wants a life for a baby, all on her own, no one will come. She's gotta save him. She tells him, oh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I've got to do. So rock-a-bye, baby.
to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he'll know he is safe when she say, love, no one. Okay, anda perhatikan apabila saya close position, apabila dot TDI ni berada di bawah. Okay, untuk part yang kelima, yang last ni saya buat ni, saya dah close position ni dan dia akan buat satu kenaikan dan saya masih hold sehingga dia keluar star berwarna hijau di bawah tapi tak ada dalam video ni sebab dia agak panjang sedikit. InsyaAllah saya akan buat lagi video yang berurutan lebih panjang. Okay, di sini anda perhatikan dan apabila keluar dot di bawah ni saya akan close. Okay, perbezaannya apabila anda dapat sharp entry dengan yang anda floating sedikit, iaitu kat sini kita floating pun tak banyak hanya 8 pip saja dan saya dapat 6 layer. Dekat sini kita dapat profit lebih kurang dalam 31 USD dan saya close semua position ni. Nobody matters like you. So rockabye, baby, rockabye. I'm gonna rock you, rockabye, baby, don't you cry. So goodbye, baby, rockabye. Okay, dekat sini saya sambung semula untuk buat entry buy, iaitu part yang terakhir dalam video YouTube ni. Dan kita lihat. Rockabye, baby, don't you cry. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need all of this just tonight. Baby, I don't need all of this tonight. I believe in love. As long as I can feel the pain, I believe in love. Okay, dekat sini anda perhatikan saya masih hold lagi sehingga keluar dot di atas ni. Dia bagaimanapun dia akan lepas daripada yang di atas ni. Macam mana pun dot ni akan berada di atas dan anda boleh buat tambah layer dekat sini dan profit anda perolehi. Dan kita tengok berapa floating dia untuk capai dia punya dot TDI tu. Untuk yang ni saya hanya floating lebih kurang dalam 8 pip dan saya dapat 6 layer position ni dan saya close untuk part yang kelima ni. Okay, daripada pukul 9 pagi saya entry dalam video ni sehingga 5 kali entry. Dia sebenarnya dalam video ni tak silap saya lebih kurang dalam 11 ke 12 kali, tapi dia agak panjang, saya terpaksa buat 5 saja. Dan kat sini daripada pukul 9 lebih macam tu pagi saya buat entry position, saya trade sehingga pukul 2.50 minit petang. Dekat sini saya dapat lebih kurang dalam hampir 200 USD untuk siang saja. Bermakna itu tak termasuk yang berterusan sehingga ke petang. Okey, untuk SOP entry buy dan close. Okey, untuk entry SOP dia, anda perhatikan macam tadi kita tengok video tadi. Okey, dekat sini ini untuk buat entry buy. Jika anda kata star ni masuk zone highway ataupun jika dia melepasi FL2 iaitu line golden line 2 ni berada di bawah ni, lebih bagus. Jika dia dah masuk zone highway ni pun boleh juga buat entry buy. Dan anda perhatikan pada TDI dot berwarna merah di sini dah pun muncul. Dan juga STI OBS line ni berada di bawah. Ini untuk mana-mana time frame sama saja, sama ada scalping M5 sehingga pada anda nak buat pada swing H1, H4 ataupun daily. Ya, posisi yang sama je. Jika anda kata untuk swing jangka masa yang panjang, H4 ataupun daily ataupun H1,
Yang bawah ni anda tak perlu ikut sebab ia pergerakan setiap candlestick yang sedikit saja. Untuk H4 ni sahaja boleh anda ikut. Daripada H1 hingga ke M5 tak perlu ikut. Kalau anda kata untuk anda trade H4 daily ataupun weekly. Ya. Ini untuk scalping. Jika anda kata zone memasuki highway star macam ni, .TDI berada di bawah, muncul .TDI dan juga STI OBUS bersilang di sini. Dia akan keluarkan arrow ni, ataupun hampir bersilang pun jika dia dah masuk di bawah zone bawah ni, daripada yang line tengah-tengah ni yang putus-putus ni, mana position entry buy anda boleh buat kat sini. Dan anda perlu close apabila TDI berada di atas ataupun dia dah muncul star berwarna merah di atas, dan anda boleh close dan mula masuk entry untuk sell semula sehingga dia keluar dot di bawah sini, iaitu zone sini, dan anda boleh buat buy di sini. .TDI berada atas kat sini dan sell semula. Iaitu yang video saya buat tadi. Saya hanya banyak berpandukan pada TDI dan juga ataupun star kat sini. Ini untuk scalping M5 untuk entry buy. Okey, kita tengok pula untuk entry sell. Okey, ini untuk entry sell. Untuk entry sell pun sama juga seperti buy, star bermasuk zone. Okey, ini yang saya masukkan apabila ia melepas di FL2 iaitu golden line. Yang ni potensi untuk entry sell memang kuat, strong position, dan juga .TDI berada di atas. STI OBS pun dah muncul di atas dan mula bersilang kat sini. Anda boleh buat entry sell dan tunggu sehingga dia keluar dot berwarna merah di bawah, ataupun STI OBUS berada di bawah dan akan muncul star berwarna hijau di sini. Okey, anda perhatikan arrow ni menandakan dia akan buat satu kenaikan semula. Begitu juga yang berwarna merah ni, yang arrow ni, dia akan buat satu penurunan. Maknanya signal-signal yang keluar ni, saya masukkan semuanya adalah strong position dan strong signal. Dan daripada situ saya dah ubah daripada MQL4 dia punya input code untuk combinekan antara simbol-simbol yang keluar, iaitu daripada star. Saya combinekan untuk match dengan yang arrow putih ni, iaitu STI OBS dan juga TDI. Dan anda perhatikan ini untuk entry sell. Jika berada di bawah macam ni, anda dah boleh close position dan boleh buat entry buy semula. Dan boleh follow pada yang video yang saya tunjukkan tadi, yang 5 kali entry tu. Okey, ini video tadi yang saya dah tunjuk pada anda tadi. Okey, kelebihan dot rejection. Okey, ini kelebihan pada dot rejection pada TDI alert di bawah ni. Okey, anda perhatikan, anda lihat video ni. Saya pun ada masukkan video ni di dalam YouTube. Anda boleh buka SFAT indicator dan anda cari tips kelebihan dot reject TDI. Okey, kita tengok video ni. Saya akan jelaskan satu persatu. Tadi ni saya nak katakan untuk anda energi, jika anda jumpa seperti ini dan dot berwarna putih ni, ia bermakna satu reject yang berlaku dalam zone sini. Katanya dia akan buat penurunan ataupun backup, tapi dia terus buat kenaikan jarak antara first dot dan the backup pada Nabi sesuai dengan kenaikan, yang mana kebanyakan ada sesetengah dari di bawah entry kawasan zone ini. Dan apa terjadi, dia terubah satu kenaikan yang protein daripada dalam 20 pip. Jadi anda pastikan dia akan buat satu reversal semula dalam buat satu layer kat sini, SL, back ke sini, dan apa yang berlaku, dia akan turun melepasi first dot yang keluar, iaitu zone ini. Dia mati. Okey, dekat sini saya jelaskan lebih detail, dan selebihnya anda boleh follow pada boleh tengok balik kepada dalam dan last. Okey, sini saya nak jelaskan lebih detail, dan selebihnya anda boleh lihat balik dari dalam YouTube.
tips kelebihan dot reject TDI. Takut tak apa clear dekat sini. Saya tunjukkan semula. Okey, di sini apa kelebihan pada dot TDI? Okey, di sini dot TDI ni jika anda perhatikan, sebagai contoh pada satu time frame, iaitu saya buka pada time frame M5, ada perhatikan di bawah ni ada akan nampak jika ada nampak ada dot TDI reject ni berwarna putih, bermaknanya dia berlaku apabila keluar satu dot berwarna merah seperti ini di dalam zone candlestick yang ini. Okey, dan dia buat satu kenaikan semula. Okey, jika anda melakukan satu kesilapan, sepatutnya di tengah-tengah highway anda tak boleh buat entry. Okey, jika anda hanya untuk buat scalping atau bawah-bawah seperti tadi saya tunjukkan, anda tak perlu risau. Okey, anda hold saja. Dia akan buat satu kenaikan dan sehingga keluar dot di atas ni, STI OBS berada di atas ni macam ni. Dan maknanya ada hold dan anda boleh tambah layer di sini, di sini dan beberapa layer macam yang saya tunjukkan pada 5 kali entry tadi tu, video tadi tu, dan anda hold. Okey, kelebihan dot reject ni dia macam mana pun dia akan buat reversal semula melepas di first reject dot yang keluar. Contohlah dia berada di sini, dia akan turun sehingga lepas daripada first reject. Okey, kita tengok video ni selebihnya dan anda perhatikan ke mana candlestick ni akan turun, sampai tahap mana dia akan buat satu penurunan. Sebab mana dia akan buat penurunan semula candlestick ni, dia akan hold sehingga melepasi garisan ni. Kan dia kata yang masih lagi belum keluarkan star warna hijau, saya akan hold sehingga dia lepas star warna hijau, selalu dia akan melepasi zone yang first dot ni keluar. Tengok sepas. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, I need it now. When I'm without you, I'm something weird. You got me begging, I'm on my knees. I don't wanna be needing your love, I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're away. Oh baby, 'cause I really don't. Okay, di sini kita dah lihat candlestick yang ada floating daripada sini, iaitu daripada dot reject ni, dia akan buat reversal balik dan kembali kepada yang first dot ni keluar, iaitu SPI kepada TDI, line ni keluar kat sini, dia akan kembali kat sini. Dan daripada floating ni yang ada buat entry yang akan dapat lebih banyak profit daripada yang sharp entry. Contoh macam yang saya buat ni, yang ni saya buka satu account ni, dapat tiga dekat sini account send. Okay, account send ni saya baru saja buka. Ini khas untuk copy trade, untuk rantai dia broker, dan saya tunjukkan pada anda. Anda kata profit jika sharp entry berbanding dengan yang kita buat layer banyak. Okay, inilah kita punya entry, 2 layer saja kita dapat, berbanding dengan kita ada kata ada buat layer kat sini 1, 2, 3, 4 yang saya buatkan arrow ni 5 layer, dan dia akan lebih banyak profit anda boleh lah.
Dan tip ni anda boleh guna untuk pair lain. Contoh macam ni, anda buka mana-mana pair yang untuk time frame M5 dan anda cari TDI macam ni, ada dot banyak macam ni, bermaknanya first dot ni iaitu first reject daripada TDI, dan dia buat plotting pun dalam 20 feet macam ni. Dia pengiraan antara plotting ni 20 feet saja, dia tak jauh, dan dia buat reversal balik 20 feet semula, dan anda dapat profit yang lebih banyak daripada sharp entry. Dan itu salah satu kelebihan daripada Darknet yang saya boleh lepas modify. Dan yang ini ialah saya gunakan account send ya. Takut ada yang tertanya kenapa buat account send. Dia ada 4 account yang saya tengah handle. Salah satu yang terbaru ni saya buka satu account send khas untuk copy trade sahaja. Ini untuk copy trade bermula dengan modal 100 USD. Saya tengah growkan, baru saja hari ini buka, baru beberapa jam baru. Dan saya buatkan video ni sebab nak beri tip pada anda fungsi lebih kuat pada sistem Darknet iaitu sini-sini yang keluar. Mana anda cari dot macam ni ataupun yang bawah. Okey, anda perhatikan star hijau ni dah pun melepasi daripada first reject dot. Okey, untuk lebih lengkap lagi anda boleh lihat di dalam YouTube channel saya iaitu tips kelebihan dot reject TDI, iaitu daripada YouTube channel SFX Indicator. Okey, inilah untuk kelebihan TDI alert. Okey, TDI alert ni jika muncul dot berwarna merah di bawah dan sebelah kiri dot terdapat line berwarna kuning, ia menandakan position buy, dan juga untuk sell jika muncul dot berwarna merah di atas dan sebelah kiri dot terdapat line berwarna biru, ia menandakan position sell. Okey, saya tunjukkan dekat sini. Ada perhatikan pada dot TDI. Okey, begini jika ia muncul di sini untuk entry sell, jika begini untuk sell, dan begini untuk sell. Ini adalah untuk buy dan juga untuk buy. Manakala untuk yang anda nampak, perhatikan kat sini ada yang berwarna silver ni. Okey, silver ni anda boleh close juga position dan boleh entry buy sell juga, tapi dia tak berapa strong. Saya syorkan anda ikut yang ini. Jika nak ikut ini pun boleh, tak ada masalah. Bermaknanya anda akan buat macam ni. Okey, sini ada untuk sell, close, sell kat sini, TDI berada di atas, dan sini close dan open untuk buy, dan close kat sini, dan sell semula, close dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Ini untuk scalping Yang untuk TDI saya tunjuk ni untuk scalping. Dia sama juga dengan untuk anda buat intraday ataupun swing. Beza dia adalah pada time frame. Okey, untuk perbezaan pengiraan pada floating, anda anggap anda kena spend macam ni Okey, sebagai contoh, untuk anda buat scalping M5, anda anggarkan floating anda antara 20 hingga ke 30-40 pip. Anggarkan situ, tapi selalunya untuk dapat lepas ada 40 pip tu jarang, tapi kadang-kadang ada juga. Tapi dekat situ sebenarnya untuk kita dapat profit lebih banyak berbanding dengan sharp entry hanya 1-2 layer sahaja. Okey. Contoh position entry. Okey, untuk contoh position entry macam saya tunjuk dalam video tadi, SOP tadi. Okey, apabila untuk yang black version Okey, untuk black version anda perhatikan star berwarna hijau ni melepas daripada FL2 ataupun dia masuk zona highway dia pun okey. Dan anda perhatikan TDI berada di bawah, dan anda perhatikan STI OBUS berada juga di bawah. Di sini, bawah daripada line putus-putus ni. Dan all stochastic berada di bawah, kecuali M5 untuk scalping, dia akan buat penurunan semula dan buat kenaikan. Okey, kita tengok yang selepas dia semula. Okey, apabila kita dah nampak position ni, kita buat entry buy. Okey, macam ni saya entry kat sini, dapat satu layer saja untuk entry ni. Ini yang sharp entry. Sebab tu kebanyakan macam saya lebih suka ada floating sedikit. Dan yang penting kita tahu adakah candlestick tu akan buat reversal ataupun breakout semula ataupun tidak. Yang tu yang the bestnya pada indikator ni. Okey, dan kita perhatikan selepas pada yang gambar yang mula-mula tadi tu, kita nampak di sini dan boleh close position. TDI berada di atas, STI OBS pun berada di atas, dan all stochastic pun berada di atas. Dan kita boleh close position ni. Untuk yang blue version pun sama.
Ini yang sebelum TDI. Semua di atas. STI pun berada di atas. Dan gambar yang selepasnya pula. Yang ni pun sama, sharp entry, 2 layer saja saya dapat. Sini berada di bawah, STI pun berada di bawah, stochastic pun dah mula berada di bawah. Okey, yang ni untuk trade UJ pula, yang lain pula untuk 5 kali berturut-turut. Okey, yang video-video ni pula dalam YouTube ni anda boleh lihat juga dalam YouTube. Ada lagi satu saya buat 2 video, satu untuk Euro USD dengan USD Japan. 5 kali berturut. Anda boleh lihat di dalam SAFX Indicator YouTube channel saya. Di dalam tu ada video-video yang saya dah upload ke dalam tu, dan insyaAllah saya akan upload lebih banyak lagi. Okey, part yang seterusnya, money management. Okey, yang ini yang paling ramai orang trader yang kalah dekat sini sebenarnya. Dan kebanyakannya loss atau MC kebanyakan disebabkan daripada money management tak jaga. Okey, macam saya guna management ni yang saya ikut, yang saya create sendiri atas pengalaman saya. Okey, untuk yang saya slot untuk account standard kat sini, saya syorkan pada yang jika anda punya margin lebih kurang dalam 50 hingga ke 100 USD, setiap layer atau lot 1 sen hingga ke 3 sen. Entry antara lebih kurang dalam 3 hingga ke 5 layer. Dan kat sini anda jangan entry gold. Jangan entry gold. Yang ini untuk currency saja. Okey, currency yang saya syorkan Euro USD, USD Japan, Euro Japan, Great Britain Japan, Great Britain USD. 5 ni sahaja anda fokus, insyaAllah anda akan konsisten profit. Okey, bagaimana untuk begitu juga untuk margin yang jika anda ada lebih sikit, mana ada dalam 100 USD ataupun sehingga ke 500 USD. Okey, saya slot dia 3 sen hingga ke 5 sen. Size entry dia, jarak entry dia lebih kurang dalam 5 hingga 8 layer. Okey, untuk layer ni sebaiknya anda jarakkan 3 pip dan anda tambah layer 3 hingga ke 5 pip Okey, yang ni jika anda punya 500 USD hingga 1000 USD. Okey, yang ni serta lebih kurang dalam 5 sen hingga ke 8 sen. Ini yang saya syorkan. Yang dalam video yang saya tunjuk tu 15 sen tu sebab atas pengalaman saya, dan saya dah mahir untuk indicator ni. Jika anda dah mahir, anda boleh up anda punya, besarkan anda punya sell slot. Okey, yang ni untuk margin 1000 ke atas 10 sen hingga ke 15 sen per entry. Dan setiap layer tu dan boleh buka lebih kurang dalam 10 hingga ke 15 layer. Ini untuk account standard ya. Okey, bagaimana ni untuk account sen. Okey, account sen ni paling saya syorkan sangat-sangat pada anda siapa yang masih baru untuk trade, masih lagi newbie ataupun mereka dah lama trade tapi asyik loss, asyik MC. Okey, anda buat macam ni. Anda buka satu account sen, anda letak lebih kurang dalam 5k USD ataupun 10k USD bersama dengan 50 USD. Yang ni 100 USD. Dan setiap layer anda letak 15 sen hingga ke 18 sen. 10 hingga ke 15 layer. Dekat sini anda mahirkan dulu modal paling kecil anda boleh letak. Dan saya ada nak buat satu video ni bermula dengan modal 10 USD. Saya convertkan pada account sen, saya dapat 1000 USD dan saya trade. InsyaAllah saya akan uploadkan di dalam YouTube nanti. Okey, bagaimana untuk margin 10k hingga ke 15k, lebih kurang dalam 100 USD hingga ke 150 USD. Kat sini ini account sen Okey, saya slot 18 sen hingga 25 sen, entry 15 hingga ke 25 layer. Untuk 20k USD dan hingga ke 30k USD, okey, per lot 25 sen hingga ke 35 sen dan entry 25 layer hingga ke 35 layer. Begitu juga untuk 30k USD ke atas. Okey, yang ni anda boleh letak 35 sen hingga ke $1. Tapi saya tak syorkan $1 ni. Kalau anda dah pro, anda dah mahir betul-betul, anda boleh buat profit, teruskan, boleh buat, tak ada masalah. Okey, untuk account standard yang ini untuk gold ya, ini untuk gold sahaja. Yang ni margin level untuk gold tapi saya tak syorkan pada anda. Jika anda dah mahir betul-betul, anda boleh trade gold. Ini saya tunjukkan juga pada anda untuk trade gold 100 hingga ke 500 USD, 1 sen hingga 3 sen, 5 hingga 8 layer. Untuk 500 USD hingga ke 1000 USD, 3 sen hingga 5 sen, 8 hingga 10 layer.
dan 1000 USD ke atas 8 hingga 10 sen, 10 hingga ke 15 layer. Ini untuk gold sahaja. Dan dekat sini yang paling ramai newbie ataupun yang dah lost pun masih lagi ikut gold juga, yang kebanyakannya tak jaga margin level. Saya showkan ikut yang ni. Dan ini yang saya gunakan jika saya trade pada gold. Untuk account sen, untuk gold pula, 10k USD hingga ke 15k USD, saya slot di 13 sen hingga 20 sen, entry 15 hingga ke 25 layer. Untuk 20k USD dan hingga ke 30k USD, pada 20 hingga ke 25 sen, 25 hingga 35 layer anda boleh letak. Dan juga untuk 30k ke atas, lebih kurang dalam di 25 sen hingga ke 50 sen, entry layer 35 ke atas layer. Okey, ini untuk gold jika anda nak trade gold menggunakan account sen. Okey, ringkasan. Okey, kenapa saya banyak showkan anda semua menggunakan account sen? Dia macam ni. Atas pengalaman saya yang sebelum-sebelum ni, saya pernah loss dengan gold lebih kurang dalam 7,000 USD lebih kurang dalam masa tak sampai 15 minit. Hanya beberapa minit saja saya loss masa news. Dah 7 tahun lepas, lebih kurang masa tu saya masih lagi baru. Dan daripada situ, dan beberapa kali saya banyak loss menggunakan pada gold. Dan daripada situ ya, pengalaman saya dan saya sharekan pada anda semua, jangan trade gold jika anda belum betul-betul mahir menggunakan indikator ataupun anda belum betul-betul mahir menggunakan account standard. Sebab tu saya showkan jika anda menggunakan SFN indikator Dark Energy Final yang saya dah waswai ni, guna account demo. Okey, kebanyakannya trader dia tak minat account demo. Okey, tak apa. Anda buka account sen. Okey, jika anda dah buka account sen, anda dah boleh buat profit. Jangan trade gold tau. Trade currency yang saya sebut tadi. Euro USD, Euro Japan, Great Britain USD, Great Britain Japan dan USD Japan. 5 ni anda fokus, insyaAllah anda boleh buat consistent profit. Memang banyak sebenarnya berbanding daripada gold. Gold memang high risk. Mula-mula anda profit, kemudian dia habis ambil anda punya profit tu, loss terus. Dan anggap anda perlu anggapkan anda trade setiap hari tu sebagai gaji harian. Anda buat macam ni. Anda depo lebih kurang dalam 100 USD ataupun 50 USD. Anda convert kepada account sen, jadi account anda akan nampak besar. Okey, dekat sini kebanyakan trader dia bukan memikirkan profit. Tujuan utama dia orang untuk trade sebenarnya. Minda manusia ni, minda trader ni kebanyakannya dia nak jumlah tu besar sebenarnya. Bila dia profit, dia nampak benda tu besar. Okey, sebab tu saya banyak showkan guna account sen. Jika anda depo 50 USD, anda dapat 5k USD. Dekat situ anda boleh trade dengan size lot yang agak besar dan anda boleh belajar dekat situ. Jika floating, berapa boleh floating, boleh cover tak margin dekat situ. Dan kebanyakannya orang nak trade satu lot tu 1 sen macam alamak kecilnya. Jadi dia orang nak nampak besar, dia letak 10 sen, dia letak 15 sen. Dekat situlah anda guna account sen. Anda trade pada currency yang saya sebutkan tadi dan anda maintain. Dekat situ anda boleh pelajari ikut SOP yang saya berikan melalui indikator ni, dan anda boleh maintain profit tu, boleh consistent profit tu sebenarnya jika anda boleh jaga anda punya emosi, anda boleh jaga anda punya dekat situ anda dah boleh buat profit pada account sen. Jika account sen anda dah boleh buat berkali ganda, barulah keuntungan profit daripada account sen tu anda convert kepada account standard. Itu jika anda nak menggunakan account standard. Jika anda masih lagi nak menggunakan account sen, amat disarankan anda guna account sen sehingga account anda menjadi besar. Bila account anda menjadi besar, anda lebih suka menggunakan account sen ni. Saya boleh jamin. Anda cuba dulu baru tahu. Kebanyakannya trader dia nak cepat kaya. Jangan. Forex takkan kaya besok, hari ni belajar, besok kaya, takkan kaya. Jangan anggapkan macam tu. Itu rezeki daripada dia. Dan kita hanya boleh belajar dan usaha. Kawal emosi anda, kawal anda punya margin level anda, insyaAllah anda boleh buat. Jangan trade menggunakan duit perbelanjaan wajib. Sebagai contoh, duit dapur, duit nak bayar duit kereta, duit nak bayar duit rumah. Jangan. Gunalah duit lebihan anda. Sebab tu, contoh gaji anda sebulan, saya ambil contoh sebagai 2,000. Anda dah tolak
semua tu bayar bil alternatif apa semua, termasuk installment kereta, installment rumah, duit anak-anak, lebihan adalah lebih kurang dalam 100 hingga 200 ringgit. Betul. Dan dekat situ anda ambil paling sedikit. Sebab tu saya katakan guna account send. Sebab saya tak nak trader-trader ni bila dapat gaji dia orang turun depo habis. Tak nak macam tu. Sebaiknya trade daripada bawah. Jangan ambil nak kaya cepat melangkah ke depan. Jangan. Mulakan daripada bawah. Anda ambil sedikit duit lebihan daripada gaji bulanan anda. Sebagai contoh, saya letakkan lebih kurang dalam 10 USD. 10 USD lebih kurang dalam RM50 lah. 40 lebih RM50 macam tu. 10 USD anda convert account send, anda dapat 1000 USD. Dari situ anda trade. Slow-slow dalam masa sama anda belajar dan anda boleh compound profit sebenarnya. Dan ada video tu nanti saya akan upload nanti daripada 1000 USD saya convert daripada 10 USD convert kepada account send, dapat 1000 USD dan saya akan trade sehingga dapat lebih daripada 10 kali ganda. InsyaAllah nanti saya akan uploadkan dalam YouTube. Dan saya sarankan jangan guna duit perbelanjaan harian ataupun perbelanjaan wajib. Dan jangan trade guna duit pinjaman. Jangan buat loan, jangan nak pinjam duit kawan, guna duit sendiri. Bahaya. Dan yang paling penting, jangan pinjam along. Sebab apa saya masukkan dalam video ni, jangan pinjam along. Semenjak saya buka indikator ni pada public pada bulan 12 tahun lepas, 2022, saya terima ramai yang dah dapat indikator ni lebih kurang 500 lebih daripada version yang sebelum ni dengan dark energy campur sekali. Dan banyak saya dengar yang mesej saya yang share dia punya pengalaman, bagaimana dia loss, apa kerugian dia dapat. Dan kebanyakannya dia melihat follow pada Signal, live TikTok, ikut Signal group dan berbagai lagi. Dan ada yang sampai buat pinjaman bank, buat pinjaman ahlong. Okey, buat pinjaman ahlong ni sebenarnya dalam kes ni saya dah dengar lebih kurang dalam 10 hingga ke 12 orang yang dah share dia punya pengalaman. Dia pinjam duit ahlong, dia orang trade, kononnya dia orang boleh kaya. Tapi apa yang terjadi? Anak bini dan keluarga terancam. Dan sekeliling keluarga dia pun terancam disebabkan buat pinjaman ahlong ni. Jangan sesekali. Trade lah daripada bawah, bermula modal paling sikit dan semampu anda. Duit lebihan daripada gajian bulanan anda ataupun imbuhan apa-apa daripada yang anda tak gunakan sangat. Sebab tu saya usulkan guna modal paling kecil. Habis tu nak guna duit yang mana untuk trade? Macam tadi saya cakap lah, duit lebihan anda. Janganlah nak ambil duit orang rumah, duit wife, nak trade, pinjam duit sekejap nak depo tu. Orang rumah nak beli gak benda perkakan dia, apa dia nak, keperluan dia. Duit buku anak-anak pun nak ambil kejap. Kononnya dia lagi boleh profit. Jangan buat macam tu. Jangan sesekali. Benda ni saya ceritakan atas pengalaman saya dan atas pengalaman yang saya dah dengar pada trader-trader yang dah dapatkan indikator ni sebelum ni. Dan mengadu sebelum ni dia guna duit pelbagai daripada duit untuk keperluan harian untuk trade. Kebanyakannya yang loss ikut Signal kebanyakannya. Dan beli indikator yang harga beribuan ringgit, pergi kelas harga beribu-ribuan ringgit, habis terlalu banyak tapi tak nampak apa. Dan apa yang saya showkan, apa yang saya share sekarang ni, indikator yang saya dah ubah sesuai ni, saya open pada public dengan nilai yang paling rendah, iaitu RM150 tu bagi saya paling rendah. Dan ini update untuk dark energy ni saya akan bagi free saja. Guide insyaAllah saya akan guide sebaik mungkin. Dan kita mula rutus 1 Malaysia. Semua kelas yang kita open, saya boleh lepas daripada kelas JB baru ni, semuanya percuma. Tiada bayaran apa-apa. Kecuali indikator ni hanya RM150 sebagai satu nilai sahaja. Tak lebih daripada tu. Tiada benda terselindung. Tak lah. Anda bermodal serendah berdagang. Ya betul. Yang ni yang saya cakap tadi. Faham teknik indikator betul-betul. Lebih memahami money management. Dapat didikkan mengawal emosi anda. Sebab tu saya showkan guna account send bermula modal paling sedikit. Jika modal anda besar, sebagai contoh dapat jual tanah lah, banyak sangat lah duit ni, tak apalah naik depo kalau duit lebih lah. Tapi saya showkan janganlah. Mula daripada sikit, kecil-kecil dulu. Dah mahir betul-betul, dah dapat tangkap. Okey, yang ni aku dah boleh buat profit. Barulah anda boleh buka account standard dengan margin level yang bersesuaian. Dan
anda akan menjadi trader yang bijak serta konsisten profit. InsyaAllah, saya doakan pada anda semua yang dah dapat indikator ni, ataupun yang masih belum, ataupun masih mencari-cari, ataupun masih lagi belajar dengan teknik-teknik yang lain selain daripada saya punya pun tak ada masalah. Hanya saya nak share saja pada anda. Saya doa kepada anda semoga konsisten profit, dia murahkan rezeki, dia beri kebahagiaan sisi keluarga dan pada diri anda sendiri. Setiap tahun saya akan cakap benda yang sama. Semoga video yang saya tunjukkan ni, indikator yang saya beri ni, memberi manfaat pada anda semua. Dan insyaAllah anda siapa yang dah dapat indikator ni, anytime boleh saja contact saya untuk tanyakan apa saja. Dan anda boleh lihat semua video-video yang saya upload dalam YouTube dan juga di dalam TikTok, bukan nak menunjuk, tapi hanya niat untuk menunjukkan untuk memberi anda melihat di mana position entry yang saya buat. Semuanya menggunakan real account, dan anda boleh tengok kat situ di mana untuk saya buy sell, di mana untuk buat scalping buy, close dekat mana, dan situlah saya uploadkan video-video tu. Okey, insyaAllah semoga anda semua menjadi seorang trader yang bijak dan konsisten profit. Okey, sampai sini saja video untuk kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. To save her.